tentang syurga. Banyak ayat tentang syurga. Surah Al-Baqarah pun cakap tentang syurga. Ada satu bahagian yang penting dalam tafsir Az-Zahar yang sangat menarik untuk dikongsikan. Pertama sekali, bagaimanakah Hamka bercakap soal syurga. Syurga ini kita tahu banyak pembahasan tentangnya. Kita tahu ia wujud dan kita tahu merupakan komponen iman dalam agama itu adalah syurga. Kita harus percaya tentang syurga. Banyak ayat tentang syurga. Surah Al-Baqarah pun cakap tentang syurga. Surah Hud pun cakap tentang syurga. Syurga merupakan salah satu komponen yang diulang-ulang dalam banyak surah, banyak tempat, dan juga sentiasa diingatkan oleh Tuhan kepada kita bahawa adanya syurga. Haruslah kita faham bahawa adanya sesuatu yang menanti kita di sana, iaitu syurga. Hamka dalam surah Al-Baqarah ada berbicarakan tentang syurga juga. Hamka bahkan cerita bagaimanakah proses revolusi penulisan jawi daripada neraka ke syurga. Maksudnya bagaimana An-Nar itu kita akhirnya terjemahkan sebagai neraka, dan bagaimana Jannah kita terjemahkan sebagai syurga. Dan kata Hamka, neraka itu lagi susah nak ditulis berbanding dengan syurga yang dalam jawinya kita hanya letak Shin, Ra dan Ga. Itu sahaja cukup untuk kita tuliskan syurga. Dan itu kata Hamka sebenarnya adalah satu simbol kepada mudahnya untuk masuk syurga. Hamka seolah-olah nak beritahu kita bahawa keupayaan bahasa kita ini adalah untuk memastikan supaya mesejnya itu tersirat di sebalik cara kita menulisnya, khususnya bahasa Melayu. Dan ini adalah satu bukti betapa menguasainya Hamka tentang bahasa ranah Melayu, itu bahasa Melayu itu sendiri. Dan Hamka fokus, Hamka tegaskan bahawa Hamka tidak menulis sepenuhnya dalam bahasa Indonesia sahaja. Hamka bahkan kata Indonesia itu lahirnya daripada bahasa Melayu itu sendiri. Jadi Hamka akan menulis tafsir ini dalam bahasa Melayu. Dalam surah Yunus ayat 25, Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya Allah menyeru kepada Darussalam, kepada negeri bahagia, syurga lah tafsirannya di sini, wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim, dan dia memberi petunjuk kepada mereka yang mahukan petunjuk, dan kepada mereka yang Allah mahukan untuk mereka ikut jalan yang lurus, siratim mustaqim. Ayat ini adalah surah Yunus ayat 25. Surah Yunus adalah surah yang mengajak kita untuk melihat apa yang berlaku di depan mata kita sekarang. Alam yang indah kata Hamka, langit dan bumi yang telah tersusun cantik, sistemnya itu tidak rosak dan sebagainya. Kemudian Hamka sebut lagi, Allah juga memberikan pesanan kepada kita untuk berhati-hati belajarlah daripada masa lalu, yang mana surah Yunus juga mempunyai kisah-kisah silam yang diceritakan. Dan dalam masa yang sama kata Hamka, surah ini juga memberikan gambaran dan memberikan berita gembira tentang apa yang akan terjadi pada masa akan datang, iaitu tentang selepas dunia, tentang akhirat, dan juga tentang pertimbangan di antara amal, dan juga tentang wujudnya syurga dan neraka. Dalam satu ayat yang saya telah bacakan tadi, ayat ini sangat spesifik. Saya ambil ayat ini sebab saya rasa ia sangat seronok untuk dikongsikan. Allah menyebut wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru kepada semua untuk menuju ke arah Darussalam. Darussalam. Hamka sebut kataan Darussalam ini, Hamka terjemahkan sebagai negeri selamat. Satu perkataan penting yang kita jarang ambil kisah adalah perkataan salam. Sebenarnya agama kita ini bertitik tolak daripada perkataan yang sama juga. Akarnya adalah perkataan salam. Kita sebutnya Islam. Salam ini maksudnya selamat, sejahtera, bahagia. Sebab itu mesej utama agama adalah keamanan, kebahagiaan, kesejahteraan. Agama yang kita bawa mesejnya untuk memperandakan sesuatu kaum ataupun membuatkan pecah belah masyarakat, itu bukan mesej utama agama. Hamka sebut dalam ayat ini, kata Hamka, perjalanan ini masih jauh. Saya bacakan sedikit konteks Hamka menulisnya sebab saya rasa tulisannya sangat cantik. Hamka kata, dalam ayat ini, ingatlah bahawa perjalanan ini masih jauh. Ada sesuatu yang kita tuju, yang mana satu negeri itu yang kita namakan ia sebagai Darussalam, negeri bahagia. Dan Hamka kata negeri yang selamat. Hamka guna perkataan Darussalam, negeri bahagia dan negeri selamat. Tiga konteks definisi daripada perkataan Darussalam.
Dan Hamka tambah lagi daripada itu, untuk bahasa Melayu yang mudah untuk faham, Hamka sebut boleh juga diterjemahkan sebagai kampung sentosa, iaitu kampung yang ada kebahagiaan, yang sentosa, yang harmoni sifatnya, yang seronok, sentosa. Perkataan sentosa ini Hamka menguasainya, dan kita mudah nak faham, oh kampung sentosa, Darussalam adalah kampung sentosa. Seolah-olah Hamka nak bagi tahu kepada kita bahawa ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa syurga itu adalah tempat yang sangat aman, sangat sentosa. Itulah kata Hamka, itulah syurga. Dan Hamka sebut lagi, untuk sampai kepada situ kita harus bekerja dekat dunia ini, dan kita harus, sambil kita bekerja itu, kita harus ingat di manakah perakhiran kita. Ini adalah satu gambaran yang sangat baik. Setelah Hamka berjaya untuk berusaha untuk menterjemahkan sesuatu istilah itu daripada bahasa Arabnya ke dalam bahasa yang mudah kita faham, Hamka juga menyebut sesuatu pesanan kepada kita bahawa apa saja yang kita lakukan, kita harus ingat sentiasa ada perakhiran, dan kita harus ingat tujuan. Kerana mereka yang ada tujuan akan dibuka segala jalan, dan mereka yang bekerja untuk mencapai tujuan tersebut akan kurang untuk merasa kecewa dengan apa yang berlaku sekiranya ia tidak menuruti kehendaknya. Dan Hamka ingatkan kepada kita bahawa selama di dunia ini bekerjalah sekuat mana pun, tetapi ingatlah tujuan yang terakhir itu, iaitu syurga, kata Hamka. Jadikanlah dunia ini ayat Hamka. Saya suka sebut beberapa perkataan yang digunakan. Jadikanlah dunia ini persemaian buat mengambil hasilnya di Darussalam itu. Dan Hamka sebut lagi, sesungguhnya dialah yang akan memberi barang siapa yang dia akan memberi petunjuk kepada barang siapa yang dia kehendaki. Maka Allah kata, Allah akan memberikan petunjuk kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Kau menguraikan ayat ini begini, siapakah yang dikehendaki Tuhan untuk diberinya petunjuk? Sebut tentulah orang yang memohon petunjuk. Dan Hamka kaitkan ayat ini, sebab itu kita disarankan untuk membaca surah Al-Fatihah, kerana dalam surah itu ada satu permohonan yang kita buat kepada Tuhan, ihdinas siratal mustaqim, yang mana sama bentuknya dengan ayat tadi ini, wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Perkataan yang sama, permohonan yang sama, kata Hamka. Dan kita ulang-ulang permohonan itu kerana kita sangat memerlukan petunjuk. Kata Hamka, Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka yang memohon petunjuk tersebut. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam wa yahdi man yasha, dan itulah yang kita ulang-ulang setiap hari ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Dan Hamka sebut ini menarik, alangkah bahagianya kita kalau keinginan kita ini yang kita sampaikan kepada Tuhan itu setiap waktunya sesuai pula dengan kehendak Tuhan. Hamka seolah-olah membayangkan kalau kita selalu meminta, selalu memohon petunjuk jalan yang lurus ini, kita akan seronok kerana bila kita dapati banyak keinginan kita itu selari dengan kehendak yang telah diaturkan oleh Tuhan. Memang kalau takdir itu berselari dengan kehendak kita, maka itu adalah kebahagiaan yang tersendiri, kata Hamka. Ayat ini saya suka berkongsi beberapa dapatan yang saya rasa kita tak akan jumpa satu penjelasan yang sangat mudah dan satu penjelasan yang sangat Melayu sifatnya apabila kita nak bicara soal syurga. Jadi banyak ayat tentang syurga. Kita boleh tengok apa Hamka bicara dalam soal syurga pada ayat dalam surah Al-Baqarah, kemudian dalam surah-surah Hud yang lain banyak juga ayat syurga tentang syurga di surah-surah yang lain. Tapi sebab ayat ini ada satu perkataan yang menarik yang Hamka tekankan, iaitu perkataan Darussalam yang Hamka terjemahkannya sebagai kampung sentosa. Kemudian Hamka sebut lagi, selepas daripada Allah memberikan ayat tentang Darussalam ini, selepas daripada Allah bicara tentang menyeru kepada syurga ini, kemudian Allah akan bicara juga tentang siapakah yang akan diberi petunjuk. Dan ayat di selepas ini, itu ayat 26 juga akan bicara tentang ketegasan yang terperinci kepada siapa yang akan diterima di negeri selamat, iaitu Allah sebutlah lilladzina ahsanul husna. Dan Hamka menghuraikan perkataan hasan ini, mereka itu adalah mereka yang berbuat baik, ahsanul husna, dan sehinggalah mereka digelarkan, kata Hamka, sebagai orang yang sentiasa berbuat baik. Husna adalah gelaran yang sentiasa, orang yang sentiasa berbuat baik, kita namakan orang itu sebagai husna. Cukup untuk kita tengok daripada ayat 25 surah Yunus ini, cukup untuk kita tahu bahawa pesan Hamka yang paling konsisten, yang terjahit secara rapi dalam tafsir Al-Azhar adalah pesan untuk kita sentiasa ingat bahawa kita ada penghujung di akhir hayat kita, dan penghujung di akhir hayat ini tidak boleh kita hanya menanti, kata Hamka.
kita harus bekerja untuk sampai kepadanya. Dan ia bukanlah bererti kita tak akan sampai, kita akan sampai, tetapi kita harus mengisi masa untuk sampai kepada penghujung itu dengan bekerja bersungguh-sungguh. Dan ini hamka kaitkan dengan perkataan Darussalam itu. Datang ayat tentang Darussalam datang sebelum daripada ayat tentang lilladzina ahsanu, mereka yang berusaha, mereka yang berbuat kebaikan, sehingga mereka sentiasa berbuat kebaikan dan mereka digelar sebagai orang yang berbuat kebaikan.